Bahagian 2. Pada 28 Jun 1511 Masihi, Alfonso de Albuquerque telah tiba di Melaka dengan tujuan untuk mengadakan rundingan supaya orang-orang Portugis dibebaskan. Selepas orang-orang Portugis dibebaskan, pihak Portugis masih lagi tidak berpuas hati kerana tidak berjaya menakluk Melaka. Portugis mula merancang untuk menguasai Jambatan Melaka dan akhirnya telah tercetusnya Perang Pertama pada 25 Julai 1511 Masihi. Pada awalnya, Portugis berjaya menguasai jambatan tersebut dengan bantuan askar Jawa, Cina dan India yang belot, tetapi telah dirampas kembali oleh Melaka dengan 70 orang askar Portugis telah berjaya dibunuh. Kekalahan Portugis di dalam serangan pertama telah menyebabkan mereka mengaturkan serangan kedua dengan sejumlah askar yang lebih besar, di mana 25 buah kapal telah digerakkan dan 1,500 tentera telah dipersiapkan. Serangan kedua berlaku di dalam keadaan Melaka telah berjaga-jaga, di mana para ulama telah mengumpulkan tentera Melaka dan membacakan kepada mereka hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan hikayat Amir Hamzah bagi menaikkan semangat perjuangan mereka untuk melawan Bengali Putih itu. Perang ini telah tercetus pada 10 Ogos 1511 Masihi, di mana pasukan Melaka dipimpin oleh Sultan Ahmad Shah bersama Maulana Sadar Jahan, sedangkan Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Pada awalnya, perang yang kedua ini telah dimenangi oleh Melaka, tetapi disebabkan oleh tekanan yang berterusan dari Portugis, Sultan Mahmud Shah dan kerabat baginda berundur ke Hulu Bertam, Pahang bersama pembesar utama. Portugis telah mengambil kesempatan menguasai kota Melaka dan membunuh sesiapa sahaja yang melawan, tetapi membenarkan orang Pegu, Burma dan Hindu meninggalkan Melaka tanpa membawa harta. Alfonso de Albuquerque telah mengarahkan tenteranya membuat serangan dan merampas semua harta Sultan Melaka, termasuk menguasai Istana Melaka, sekaligus menjadi detik runtuhnya kerajaan berdaulat Melaka. Pengunduran dan usaha pembebasan Melaka. Selepas kejatuhan Melaka, Sultan Mahmud Shah bersama keluarga dan pembesar termasuk Sultan Ahmad Shah, Sultan Melaka yang terakhir, beserta Raja Ali dan Raja Muzaffar Shah telah berundur ke Bintan, Johor dari Pahang. Dari sini baginda mengumpulkan kekuatan rakyat untuk membebaskan Melaka. Akhirnya, Bintan juga diserang oleh Portugis pada 1526 Masihi. Akibat serangan ini, Sultan Mahmud Shah telah berundur ke Kampar, Sumatera dan mangkat di sana pada 1528 Masihi. Sultan Aliuddin Riayat Shah, putera baginda dengan Tun Fatimah, kemudiannya mengasaskan kerajaan Johor Riau berpusat di Johor Lama, manakala Sultan Muzaffar Shah, putera baginda dengan Puteri Onang Kening, puteri Sultan Mansur Kelantan, telah dirajakan sebagai Sultan Perak yang pertama. Sementara itu, selepas kepulangan armada laut dari Lingga, beberapa siri serangan ke atas Melaka telah dilakukan dan diketuai oleh Sultan Mahmud Shah dan Laksmana Hang Nadim. 4 serangan telah dilancarkan oleh Sultan Mahmud Shah ke atas Melaka di antara 1512 Masihi sehingga 1523 Masihi, sedangkan Hang Nadim sendiri menyerangnya pada 1516 Masihi dan 1524 Masihi yang menyebabkan Bintan diserang oleh Portugis pada 1526 Masihi. Pada 1521 Masihi, Pangeran Adipati Yunus, Pati Yunus dari Kerajaan Demak telah menyerang Portugis di Melaka kali kedua dengan bantuan Kerajaan Banten, Cirebon dan Japara. Sedangkan serangan jihad pertama Demak dibuat pada 1513 Masihi. Dua tokoh penting yang terlibat di dalam serangan ini ialah Sunan Gunung Jati dan Sunan Fathahilah. Menyusul selepas kegagalan Demak ialah Aceh. Sultan Aliuddin Riayat Shah Al-Kahar Aceh telah menyerang Portugis pada 1537 Masihi dan 1547 Masihi dengan dukungan Daulah Ottomaniyah. Pada 1551 Masihi, Johor Riau dengan bantuan Perak dan Jepara telah berjaya menawan kota Melaka selama 3 bulan sebelum Portugis menguasai semula kota itu. Dengan bantuan Daulah Ottomaniyah pula, Aceh menyerang lagi pada 1568 Masihi dan 1570 Masihi tetapi gagal membebaskan Melaka. Portugis hanya dapat ditewaskan di dalam serangan Belanda pada 1641 Masihi. Begitulah kisah riwayat Melaka yang mana kita boleh mengambil ianya sebagai pengajaran. Ketika itu, dikala Melaka di dalam keadaan berpolitik, ada mata-mata yang memerhati untuk memusnahkan mereka pada bila-bila masa. Kegagalan untuk mengenangi sejarah akan membuatkan sejarah pasti berulang.